billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hadzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru yang banyak mendidik anak bangsa menjadi mereka yang berjaya di dunia, insya-Allah di akhirat. Jadi pada kesempatan ini saya diberi satu tajuk untuk dikongsikan bersama guru-guru. Insya-Allah tajuknya ialah berguru demi ilmu, bina generasi baru. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah surah ke-58 pada ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu, dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Di dalam ayat ini, dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Allah telah memuji ulama di dalam ayat ini, iaitu Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman yang diberi ilmu di atas orang-orang beriman yang tidak diberikan ilmu. Tafsir Al-Qurtubi. Jadi guru-guru yang saya hormati dan kasihi, berguru demi ilmu memang sangat dituntut di dalam Islam. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, diwajibkan ke atas setiap Muslim itu menuntut ilmu. Fardu. Fardu maknanya wajib bagi kita sebagai seorang individu Muslim untuk menuntut ilmu, terutama sekali ilmu agama dan juga ilmu dunia. Kerana dunia merupakan ladang untuk kita mengejar akhirat. Kalau di dunia kita melakukan kebaikan seperti mana yang dituturkan oleh syarak, maka kita akan mendapat kedua-duanya. Akan tetapi ilmu tidak akan dapat sekiranya kita tidak berguru. Rasulullah berguru, rasul-rasul yang diutuskan Allah berguru. Untuk mendapatkan ilmu kenalah berguru. Kalau tidak berguru, seperti mana satu ungkapan daripada seorang ulama besar, iaitu Ibnu Mubarak, aku heran dengan orang-orang yang tidak pernah menuntut ilmu, bagaimana dia boleh mendakwa dirinya mulia. Inilah ungkapan daripada seorang ulama besar, Ibnu Mubarak. Kita sebagai guru nak jadi guru pun kena berilmu. Ilmu pedagogi, ilmu berkenaan dengan sosiologi, psikologi. Ilmu-ilmu begitu perlu kita kuasai supaya dapat kita mendidik ataupun mengenal pasti anak-anak murid kita dan bagaimana pendekatan kita untuk mengajar mereka. Kerana generasi sekarang ini, generasi Z, generasi Y and Z, mereka sekarang terdedah dengan ilmu digital, ilmu online. Kalau dahulu kebanyakan ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, Abu Hurairah,
Ibnu Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Mereka menuntut ilmu itu berjauh batu jaraknya. Untuk mendapatkan satu ilmu itu, mereka sanggup untuk pergi. Kalau satu hadis itu mereka dengar, mereka akan pergi ke satu tempat hadis itu untuk mereka dapat hadis itu daripada sumber yang premier, orang yang original. Bukan dengar-dengar saja, terus pergi ke puncanya. Sekarang ini ilmu dapat diakses melalui internet, online. Mudah sekarang. Akan tetapi perkara-perkara yang sebegini kita kena bagi tahu kepada anak-anak murid kita kepentingan menuntut ilmu itu kerana ilmu itu menjadi pelita, menjadi penerang kepada kita untuk ilmu dunia dan ilmu akhirat. Seperti mana dalam satu ungkapan, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang inginkan dunia dengan ilmu. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi ilmu merupakan satu perkara yang sangat-sangat dituntut di dalam Islam. Iaitu merupakan satu kefarduan bagi kita sebagai seorang Muslim untuk menuntut ilmu. Guru-guru yang saya kasihi sekalian dan saya hormati, pada kesempatan ini kita mengukuhkanlah profesi kita sebagai guru, sebagai seorang ulama, insya-Allah memberikan didikan yang berguna kepada anak murid kita, kawan-kawan kita, supaya ilmu itu tadi menjadi penerang, menjadi petunjuk jalan yang berguna bagi kehidupan dunia dan di akhirat. Ingin saya berkongsi pengalaman saya dahulu. Saya merupakan seorang anak guru besar di Miri. Saya berasal dari Miri, Sarawak. Ayah saya dulu berkata kepada saya, sekiranya kita nak menuntut ilmu ialah kena pergi kepada guru. Kita yang pergi kepada guru tersebut. Barulah ilmu itu berkat. Dan satu lagi perkara yang penting diucapkan oleh ayahanda sampai sekarang saya ingat, iaitu sekiranya kita ingin menuntut ilmu lah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pun kita menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi ilmu agama dan ilmu dunia. Kerana setiap ilmu itu memang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ambillah pendekatan yang terbaik dengan kita meningkatkan kefahaman kita terhadap ilmu agama kita, terhadap ilmu-ilmu dunia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualiti kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat. Sebagai seorang yang berilmu, semestinya kita mengamalkan ilmu itu untuk tujuan yang baik, bukan tujuan untuk perkara-perkara yang membuatkan diri kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang yang berilmu, Allah akan angkat darjatnya, kerana orang yang berilmu pasti akan meningkatkan kualiti kehidupan, tapi terlebih lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalan baginya untuk ke syurga. Masya-Allah. Inikah kemuliaan bagi orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu termasuk orang yang melakukan tugas fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerana orang yang berjuang dengan Allah ini, Allah akan pemudahkan dan membantunya dalam menyelesaikan tugasnya sebagai penuntut ilmu. Sebagai seorang yang mengajarkan ilmu, curahkanlah ilmu yang sebaik mungkin dan jujur kepada anak murid dan jujur kepada sesiapa sahaja. Ilmu hendaklah dikongsi bersama. Ilmu janganlah diperap begitu sahaja, dan jadikanlah kita sebagai seorang yang berilmu seperti mana yang disebutkan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Maka Allah akan angkat darjat orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu. Masya-Allah, inilah kemuliaan kepada mereka yang berguru demi ilmu. Bina generasi baru. Generasi baru ini perlu kita ceritakan sejarah-sejarah bagaimana ulama-ulama besar yang sampai sekarang nama mereka sering disebut, sering menjadi rujukan kepada kita kerana kehebatan mereka dalam mencari ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menunjuk-nunjuk, bukan untuk membanding-bandingkan, akan tapi setiap mereka menguasai ilmu itu dikarenakan Allah mengangkat darjat mereka dan Allah memudahkan urusan mereka. Jadi itu sahaja yang ingin saya kongsikan bersama-sama guru di PPD Sarike. Terima kasih kepada mereka yang memberi kesempatan kepada saya untuk berkongsi ilmu pada hari ini. Saya Muammar Gaddafi bin Abdul Hadi mengucapkan jazakumullah khairan jaza, barakallahu lakum. Semoga Allah memberkati guru-guru dengan hari guru yang diraikan di PPD Sarike. Jadi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.